Raja 8 menunjukkan sebuah piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat gelombang yang dipancarkan oleh satelit komunikasi. So ini gambar dia. Kita ada apa kat situ? Kita ada penerima isyarat yang most likely dia berada di titik fokus. Semua gelombang yang datang akan dipantulkan kat sini. Dia macam tu. Datang dari luar, pantul kat sini. So, jadi titik fokus dia lah. So itu general knowledge yang perlu ada. Okay, ini para piring parabola. Jadual 8 menunjukkan 4 jenis parabola P, Q, R dan S yang diperlukan oleh stesen televisyen bagi menerima isyarat gelombang dengan berkesan. So you have P, Q, R, S and the different, ada 3 jenis different kat sini. Kita ada frekuensi, wave frekuensi. Kemudian kita ada jarak antara penerima isyarat dan piring parabola. So bit distance kat sini lah. Okay, alright. And then you have the diameter of that dish. Okay, so untuk piring ni frekuensi kita ada rendah dan tinggi. Untuk jarak kita ada sama dengan panjang fokus dan kurang daripada panjang fokus. Obviously kita dah boleh nampak kat situ apa yang kena buat nanti. Diameter piring parabola kita nak kecil ke besar ke pun kita dah boleh assume dah kita nak yang macam mana. So next kita tengok dulu soalan. Soalan dia kata, apakah maksud frekuensi? Apakah maksud frekuensi? Ini sekali lagi seperti yang cikgu cakap sebelum ni banyak kali. Soalan mengingati ada 5 perkara yang kamu kena ingat. Fakta, teori, konsep, hukum dan prinsip. So dalam kes ni adalah fakta lah apa itu frekuensi. Frekuensi basically adalah the oscillation ataupun ayunan complete oscillation in 1 second. So, boleh jawablah complete oscillation in 1 second ataupun numbers of complete oscillation in 1 second ataupun bilangan ayunan lengkap yang dilakukan dalam masa satu saat. Okay, alright. So itu tentang frekuensi. Next question. Berdasarkan jadual yang diberi tadi, anda dikehendaki untuk menentukan piring parabola. So ini kehendak soalan ya. Soalan nak apa tu? Kena cek piring parabola yang paling sesuai digunakan untuk menerima isyarat gelombang yang dipancarkan oleh satelit komunikasi. So nak tak nak kita kena tahulah apa frekuensi dia, apa maksud jarak dia, apa maksud diameter dia ni. Kena tahu kita nak frekuensi yang rendah ke yang tinggi. So kalau frekuensi rendah, panjang gelombang panjang ke rendah? Dia akan jadi panjang. Dia akan vice versa. Kalau frekuensi rendah, frekuensi tinggi, panjang gelombang yang pendek. Apa efek panjang gelombang kepada penghantaran maklumat tadi, penghantaran gelombang tadi? Kemudian jarak antara penerima. Kalau jarak antara penerima ni, antara penerima isyarat dan piring parabola, kalau isyarat penerima ni kurang daripada dia berada pada panjang fokus dia kurang, what will happen to the signal? Kita kena faham situasi itu. And then diameter disk ni, kita nak dapatkan isyarat. Tapi kalau terlalu kecil, apa jadi? Kalau besar pula, apa jadi? So, all these circumference kita sebut, circumstances, kena tahu. Okay. So, ciri-ciri dia, first kita nak frekuensinya macam mana? Kita nak frekuensi yang tinggi. Kita nak frekuensi yang tinggi. Kenapa nak frekuensi yang tinggi? Frekuensi tinggi. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu? Kerana mempunyai tenaga yang tinggi. So, bila ada tenaga tinggi, kita boleh hantar lebih jauh lah. Okay. So, jarak dia pula
yang tadi mesti sama dengan jarak penerima isyarat. Okey, sekarang poin yang kedua, jarak penerima isyarat sama dengan panjang fokus. Sudah sikit. Panjang fokus. Kenapa nak sama? Supaya gelombang tadi bila dia dipantulkan oleh piring parabola tu kena dekat titik fokus. Okey, gelombang tertumpu pada titik fokus. So last sekali adalah size tu, diameter tu. Kita nak diameter yang mana? Kita nak diameter yang besar lah. Kita nak diameter yang besar kerana kita boleh terima lebih banyak gelombang. Terima lebih banyak gelombang. So berdasarkan ciri-ciri ini, kita nak yang macam mana? So kita pangkah frekuensi ni tak nak, ni tak nak. Okey, kita nak yang ni, kita nak yang ni. Kemudian sama dengan panjang fokus. Sama dengan panjang fokus kita setuju. Yang bawah ni kita tak nak. Kemudian kita nak yang besar. Yang ni tak nak. So kita cuba cari piring yang tak ada pangkah. So yang ni semua pangkah. Yang ni ada pangkah. Yang ini atas ada. So tinggallah Q. Tinggallah Q kat situ. Okey. So kita pilih Q. Sebab dia senang je. Nyatakan balik semua ni. Mempunyai frekuensi yang tinggi, jarak penerima isyarat yang sama dengan panjang fokus dan diameter yang besar. Okey.